anggaran modal pembukaan kedai ni berapa? Dia kedai ni pembukaannya tak banyak sangat modal, hanya sebanyak 5,000 saja permulaan ni. Dan kemudian tu saya tambah sedikit demi sedikit dah modal. Pembukaan kedai modal tu, adakah modal persendirian atau pinjaman dengan mana-mana institusi? Pengenaan modal untuk buka kedai ni saya menggunakan sepenuhnya 100% lah daripada duit simpanan saya sendiri. Okey, apakah yang menyebabkan anda tidak meminjam daripada institusi mana-mana institusi? Begini, dulu saya pernah terfikir untuk pinjam, tapi disebabkan terlalu banyak prosedur yang perlu dipatuhi dan perlu dilakukan, jadi saya memilih untuk tidak membuat pinjaman lah. Dan di samping pada masa itu saya masih lagi mampu untuk menggunakan modal sendiri selain pada meminjam lah. Saya itu ada juga tak bantuan daripada mana-mana institusi dalam memajukan kedai ni? Ya, ada bantuan daripada saya ada dapat bantuan daripada Yang Berhormat Wakil Rakyat Parlimen Pasir Mas, dan ada juga dapat bantuan daripada Majlis Agama Islam Kelantan, dan itu je lah. Bantuan tu dari segi modal ataupun peralatan? Melalui Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Mas tu peralatan, manakala daripada Majlis Agama Islam Kelantan, iaitu modal. Ya, kedai runcit ni bilakah tarikh operasi dia? Okey, kedai runcit ni pada awalnya diusahakan oleh ayah saya sekitar 4-5 tahun lepas. Dia yang memulakan kedai runcit ni, dan kemudian dia mewariskan kedai runcit ni kepada saya lah. So saya yang meneruskan disebut penjualan di kedai runcit. Untuk modal permulaan tu agak-agak berapa? Okey, untuk modal masa mula-mula buka kedai runcit ni dalam 5,000 untuk semua sekali lah. Kemudian bila kita dah start buat penjualan kedai runcit ni, so kita nak tambahkan kita punya modal dan juga stok lah. So ada satu ketika tu kita rasa kita dapat nak support modal yang banyak, jadi kita buat pinjaman kepada tekun sebanyak 10,000. Okey, mas pinjaman tu susah tak nak apply untuk tekun tu? Susah tak susah tu cakap macam mana, dia depend kepada kita lah sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan sistem dia tu memang dah sistematik, tapi setengah orang tu mungkin nampak agak rumit lah. Tapi pada pandangan peribadi saya, bila saya dah biasa dengan sistem tu, jadi sebenarnya sistem yang digunakan oleh tekun untuk memberi pinjaman tu sebenarnya mudah saja. Okey, pendapat saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid bin Harun. Sahabat saya yang pakai mata di atas tu Ismail. Lepas tu yang bawah tu Hasbi. Jadi kami daripada grup assignment Islamic Financing Management. So kami ditugaskanlah untuk demuram berkaitan dengan pinjaman kepada SME ataupun PKS. So boleh tak sedikit pengenalan Encik Aha, nama dan agensi? Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Ahadiah. Okay, sekarang saya bekerja di MCE, iaitu Micro Credit Executive, yang mana bahagian processing SME business loan untuk SME department lah, bahagian micro team. Okey Cik Ha, saya Hasbi, dan tugasan kami yang utama adalah untuk menemubual Cik Aha berkenaan dengan pembiayaan kewangan secara khususnya untuk perusahaan kecil sederhana lah. Soalan saya yang pertama ni,
untuk secara umumnya, boleh Cik Aha terangkan sedikit lah tentang jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan. Okay, so bahagian saya ni micro department. So kita punya financing ada dua jenis, iaitu kita punya produk iaitu micro dengan PGX lah, portfolio guarantee extra. Ini kita punya financing under micro. So micro financing dengan portfolio guarantee extra PGX. So dua ni je lah kita punya produk. Cik Ahab, untuk macam bisnes mikro ni, untuk macam dia nak dapatkan pembiayaan tu, apakah proses dia, requirement yang diperlukan untuk pihak bank untuk nak semak kelayakan mikro ni? Maybank dia ada launching untuk Maybank SME Digital Online, yang mana sekarang customer hanya perlu apply online saja. Maksudnya dulu tahun lepas semua tak ada online lagi lah, so kita memang manual. So sekarang ni nak kata requirement tu senang, sebab sekarang ni semua apply online saja. So dia punya kalau kata ikut requirement tu, kita akan prefer customer yang ada current account dengan Maybank lah. So kita more fokus to micro punya business. Sebab sekarang ni kan apply online tu Maybank dah launching bulan September tadi, yang mana untuk approval dalam masa 10 minit saja. Kiranya customer apply online, lepas tu kalau kata approve, dia buat acceptance dan hanya perlu tunggu loan disburse lah. Kiranya tak perlu nak pergi Maybank nak hantar dokumen ke, tak perlu. Macam daripada segi Sikris dengan Sitos pula macam mana? Sikris memang kita akan tengok lah, memang confirm kita akan tengok lah Sikris tu. So memang kalau kata dah sekarang online ni, memang sistem tu memang dia dah capture company tu punya Sikris. So kalau kata Sikris dia tak okay, memang auto decline. Kalau kata decline tu after 6 bulan baru boleh reapply balik. Berkaitan dengan pinjaman kan, kita tahulah kebanyakan SME sekarang macam ada halangan dalam nak pinjam tu. Bagi Encik Aha lah, apakah kesukaran ataupun cabaran yang dihadapi biasanya oleh SME ataupun mikro ni untuk buat pinjaman? Okay, so biasanya kalau Maybank ni customer akan cakap kalau Maybank nak buat business loan memang susah nak lepas. Sebab memang kita punya requirement tu tinggi lah, nak tengok customer tu yang betul-betul boleh approve tu memang susah. Kalau dululah, kalau manual lah. So sekarang ni kalau kata online tu memang kita macam Maybank ni memang nak tolong lagi kalau kata micro tu. So sebab tu Maybank launching yang Maybank SME Digital Financing ni lah, yang online ni. So dia punya requirement untuk online ni memang macam tak terlalu ketat macam dulu. So kalau kata bisnes tu baru setahun pun tak ada masalah untuk apply. Macam tadi kan Cik Aha cakap berkenaan dengan sekarang ni kita ada online dan tak perlu lagi macam dulu. Maybe Cik Aha boleh bagi sedikit apa dia punya penambahbaikan dan juga apa yang kelebihan bila berlakunya ni, dan juga apa yang dari segi cara tradisionalnya, apa juga dia punya kelebihan yang boleh kita, maksudnya secara detail untuk maklumat, ataupun mungkin ada juga kelebihan kekurangan dari segi sistem online ni. Mungkin ada beberapa perkara, beberapa maklumat yang kita akan terlepas. Okay, so basically kalau kata kelebihan online dengan manual, kalau dulu kita buat manual lah, proses manual. So kalau kata online ni limit untuk loan amount lah. Kalau kata customer tu contohlah dia apply 250,000. Tiba tapi eligibility sistem bagi kat dia 100,000. So kalau kata customer tu nak lebih daripada 100,000 memang tak boleh lah, sebab sistem tu dah detect customer ni eligible amount dia hanya 100,000. So kat situ dia punya kekurangan untuk online. Kalau kata manual, kita boleh lagi untuk consider kalau kata customer nak 100,000. So kalau kata kita boleh adjust dekat manual tu, macam kalau kata dia dah bagi financial ke apa, so kita boleh adjust kat situ untuk extrakan dia punya loan amount. So kalau kata online tu memang tak boleh. Dia dah memang fix. Kalau kata 100,000 lah customer tu akan dapat. Kat situ dia punya pro and cons dia lah. Apply, dia kata okey lah, I nak try apply 250,000. Tapi bila dia approve tu 50,000. So kadang-kadang customer ni dia macam
tak jadi nak terima loan tu walaupun dah approve. So kat situ dia punya challenges dia lah. Satu lagi Cik Ah, berkaitan dengan contoh tadi rakan saya ada cakap berkenaan dengan antara cabaran-cabaran macam mana Cik Ah tadi pun ada terangkan berkenaan dengan antara kekangan ataupun orang kata halangan untuk PKS, perusahaan kecil sederhana ni untuk untuk semasa financing application, dan juga kita pun tahu kadang-kadang berkenaan dengan pembayaran pun mungkin ada yang tak dapat tunaikan. So dari segi pihak bank sendiri, pihak Cik Ah sendiri, apa yang pihak bank akan lakukan dari segi prosedur dia, dari segi mungkin untuk surat dan sebagainya? So basically kita punya department ni kita ada MCCE yang mana Micro Collection Credit Executive, yang mana dia ni memang khas untuk collect loan lah. Kini dia yang akan monitor setiap bulan mana customer yang tak bayar, mana customer yang macam tiba-tiba tak boleh nak bayar. So dia akan monitor. So dekat situ memang kita bagi kat MCCE lah, dia akan monitor setiap bulan. So kalau kata macam kita tengok bulan ni customer ni ada 1 MIA, tapi bila kita contact, lost contact. Dia memang tak ada, macam dia nak lari lah kan. So tugas MCCE ni dia akan turun pergi dekat company tu sendiri, dia akan minta sendirilah dia bayar terus time tu. Sebab MCCE ni dia tak akan biarkan customer tu ada 1 MIA. So kalau kata isu customer tak boleh bayar tu susah lah, sebab kita ada yang monitor kan. Okay, contoh macam pihak bank dia nak bagi financing kepada customer. So macam mana security terhadap bank? Macam dia bagi collateral ke, guarantor ke, macam mana tu? Kalau saya punya micro, kita punya ni tak ada tak ada collateral. Untuk micro memang tak ada collateral. Tapi untuk department lain dia ada. So memang basically micro punya department ni, SME punya ni direct punya loan. So kalau kata memang dia boleh lepas, tu memang dia boleh lepas. Kalau kata tak boleh lepas tapi dia nak guna collateral, memang tak boleh. So kita kena pass kepada department lain lah. Saya rasa setakat itu je untuk soal jawab lah, ataupun interview Encik Aha berkaitan dengan financing untuk micro business. Jadi kami daripada kumpulan IFM, assignment IFM ni mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Encik Aha kerana sudi luangkan masa malam ni bagi kami interview Encik Ha sedikit berkaitan dengan financing mikro ni. So, have you seen the video? Now, we have know about how the financing in SME, what the procedure need or required during financing, and what the bankers needed if SME want to do financing at the bank.